Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ini cikgu akan sambung sains tingkatan 2 dalam bab 4 kesihatan manusia yang bertajuk penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit 4+1. Penyakit berjangkit dan tidak berjangkit ya. Kita mulakan dengan penyakit berjangkit dulu. Berlaku disebabkan oleh jangkitan dari patogen, iaitu sebarang organisma yang boleh menyebabkan kita sakit ataupun menyebabkan penyakit ya. Dan dia berlaku secara langsung, mungkin secara sentuhan ataupun direct melalui udara, dan juga melalui medium dan vektor. Vektor macam saya cakap tadi lah, mungkin air, udara, okey, sentuhan. Dan vektor ini pula adalah haiwan yang membawa patogen tersebut daripada satu individu ke individu yang lain. Okey. Tetapi bagi penyakit yang tidak berjangkit, dia disebabkan oleh faktor genetik seseorang, okey, dan juga mungkin disebabkan gaya hidup, pemakanan ataupun kurang senaman, okey, dan dia tidak berjangkit kepada satu individu lain. Tetapi kalau penyakit berjangkit boleh dipindahkan dari satu individu ke individu yang lain. Okey, cikgu akan bagi contoh-contoh penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, contoh penyakit berjangkit ya ialah demam denggi. Okey, demam denggi kita pun tahu oleh nyamuk, demam Zika juga oleh nyamuk. Okey, kemudian penyakit kencing tikus. Okey, tuberkulosis. Tuberkulosis ini ya kita juga kenali sebagai penyakit sakit TB. Okey, iaitu batuk kering. Okey, dan demam malaria juga disebabkan oleh nyamuk, panau. Kerana sentuhan ataupun persekitaran yang kotor, dia lembab, mudah untuk berjangkit. Kurap sama ya, lebih kurang dengan panau ini. Kemudian sifilis iaitu penyakit kelamin. Okey, gonorrhea juga sama, penyakit kelamin. Penyakit AIDS. Okey, dan juga sersema disebabkan oleh virus. Okey, contoh penyakit tidak berjangkit pula ialah kanser, tidak berjangkit ya. Diabetes iaitu kencing manis. Seterusnya hipertensi iaitu tekanan darah tinggi. Okey, seterusnya ialah asma. Dan juga penyakit kardiovaskular iaitu penyakit yang berkaitan dengan jantung. Okey, yang ini tidak berjangkit dan yang ini berjangkit. Termasuklah yang sekarang ini kita hadapi iaitu virus corona iaitu COVID-19. Dia juga adalah dikategorikan sebagai penyakit berjangkit. Okey, cikgu nak teruskan dengan bagaimana penyakit yang berjangkit ni boleh tersebar. Okey. Okey. Penyakit yang berjangkit ini disebarkan oleh yang kita sebut tadi sebagai patogen. Okey, inilah dia organisma yang menyebabkan penyakit-penyakit ya. Okey, contoh patogen macam cikgu cakap tadi, yang kita hadapi sekarang iaitu COVID-19 disebabkan oleh virus. Jadi virus adalah salah satu patogen. Sersema pun disebabkan virus. Selain itu adalah bakteria. Bakteria yang lebih besar daripada virus. Selain itu ialah kulat. Okey. Protozoa. Cacing. Juga boleh menyebarkan sebagai patogen ya, yang menyebabkan penyakit. Okey, ingat ya, organisma ini yang menyebabkan penyakit. Ini yang kita sebut sebagai patogen. Dia bukan sekadar membawa. Ada organisma yang hanya membawa. Contohnya nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes hanya membawa patogen yang menyebabkan penyakit. Tapi yang menyebabkan penyakit ini adalah patogen lah. Dia kalau yang membawa itu, yang membawa patogen yang menyebabkan penyakit, yang membawa itu ialah vektor. Tapi yang menyebabkan ialah patogen. Okey, kaedah penyebarannya. Okey, penyakit yang disebarkan oleh patogen dari mangsa yang kita sebut sebagai host. Host ni ialah mangsa yang telah pun dijangkiti. Okey, so dia akan sebarkan patogen daripada host ke mangsa baru yang lain yang belum lagi dijangkiti.
Okey, so melalui vektor ataupun medium. Antara medium yang mungkin terlibat ya, ialah yang pertama udara. Ini yang paling cepat. Contohnya COVID ya. Sebab tu kita kena pakai topeng muka, kena pakai mask. Yang kedua mungkin juga boleh merebak melalui air. Okey, air yang tercemar. Yang ketiga mungkin juga boleh merebak melalui sentuhan. Contohnya penyakit kulit biasanya lah. Okey. Dan juga yang keempat adalah disebabkan oleh vektor, yang dibawa oleh vektor iaitu organisma-organisma lain. Okey, pembawa. Okey, yang ketiga pula seterusnya disebabkan oleh penyakit disebabkan oleh patogen, keyword dia daripada satu host, patogen yang menyerang host ini, kemudian melalui beberapa vektor ataupun medium, ini keyword dia. Dan yang ketiga, mangsa dijangkiti ialah host yang lemah dan mudah dijangkiti. Okey, biasanya sesetengah individu antibodinya rendah, jadi mudah dijangkiti ya. So ini adalah host baru. Okey, yang lemah. Ini adalah keyword dia. Dan yang keempat, ayat yang keempat yang perlu ada dalam jawapan anda ya, ialah setelah dijangkiti host mengalami gejala, ataupun kita juga boleh gunakan perkataan simptom-simptom. Mungkin demam, mungkin selsema, mungkin batuk atau sesak nafas. Okey, jadi bermula dengan patogen dalam host, disebarkan melalui vektor dan medium, empat ini, udara, air, sentuhan dan vektor. Kemudian host yang telah dijangkiti adalah host yang biasanya lemah dan kurang antibody, lemah kurang imun, dan seterusnya setelah dijangkiti host tersebut akan mengalami gejala dan demam. Okey, cikgu nak fokus di sini ya. Ini yang kita akan belajar dengan lebih details lah. Udara, air, sentuhan dan vektor. Okey, cikgu teruskan dan kita mulakan dengan udara dahulu. Seterusnya air, sentuhan dan akhir sekali kita akan sentuh dan untuk vektor. Okey, penyakit bawaan udara. Okey, kita mulakan dengan udara dulu. Okey, so dia bermula dengan dua jenis jangkitan yang untuk udara ni. Satu adalah jangkitan dalam bentuk titisan. Titisan-titisan halus ya. Dan satu lagi adalah jangkitan habuk yang mana dia bergerak bersama-sama dengan habuk. Okey, percikan titisan air mengandungi patogen. Contohnya daripada mulut dan hidung kita melalui bersin. Bila kita bersin keluarkan air ya. Batuk. Ketika kita bercakap juga mengeluarkan wap air, menguap dan juga bernafas seperti biasa. Oleh sebab itulah pemakaian topeng muka amat penting bagi host yang telah pun dijangkiti ataupun yang masih belum dijangkiti untuk mengelakkan diri. Okey, seterusnya adalah jangkitan melalui habuk. Biasanya ini bakteria di dalam air liur. Air liur yang kering yang terdapat pada permukaan lantai ataupun tanah ataupun mungkin objek yang akan membentuk spora bakteria tersebut dan disebarkan dengan habuk oleh angin apabila contohnya apabila pesakit tersebut meludah di atas pasir, kemudian ada datang angin meniup sekali pasir bersama-sama dengan spora bakteria yang ada di dalam air liur walaupun air liur tersebut telah pun kering. Oleh itu tabiat meludah di mata-mata tempat perlu dihentikan. Okey, contoh penyakit. Okey, penyakit yang mudah berjangkit melalui bawaan udara ini ya, ialah contohnya penyakit TB lah, tuberkulosis. Ejaan kena betul ya, tuberkulosis ataupun penyakit batuk kering ataupun TB. Okey, seterusnya adalah penyakit SARS. Okey, iaitu sindrom pernafasan akut teruk. Okey, SARS ini juga seperti mana COVID-19 banyak mengorbankan nyawa ya, dan sangat bahayalah. Seterusnya adalah influenza A, iaitu H1N1, juga berbahaya. Seterusnya cikgu nak tetap nak masukkan juga coronavirus ya, iaitu kita sebut juga sebagai COVID-19. Okey, dan juga cacar air.
contoh-contoh lain ya, cacar air. Ini antara contoh-contoh dan mungkin anda perlu ingat 2 atau 3 lah. Okey, biasanya ada kaitan dengan mulut dan hidung. Okey, tuberkulosis, SARS, influenza A, coronavirus dan cacar air. Okey, seterusnya ini agak penting untuk kesedaran kita pada masa sekarang ni ya, bagaimana kita nak mencegah jangkitan melalui udara. Okey, yang pertama sekali, kita kena tutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk ataupun menguap, dan cikgu nak tambah di sini penggunaan topeng muka. Topeng muka, okey, yang mengikut SOP lah, yang ada 2 lapisan, okey, yang tidak dipakai semula, yang tidak di-recycle. Okey, so ini penting. Kita boleh buat satu tambahan juga, okey, di sini. Okey, kemudian tidak meludah di merata-rata tempat seperti mana cikgu cakap tadi. Air liur yang kering mempunyai spora yang akan dibawa oleh habuk, okey, melalui angin. Kemudian elak tempat yang sesak seperti mana yang kita sekarang ni hadapi. Kita juga mengalami kuarantin bagi pesakit dan pengurungan ya, lockdown bagi yang kurang sakit, dan juga pencegahan jangkitan melalui udara ini boleh dilakukan dengan memastikan tempat tinggal cukup cahaya. Okey, sinar UV iaitu ultraviolet iaitu cahaya matahari, okey, dapat membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara. Okey, jadi sebaik-baiknya jika anda kuat TV, tempat anda atau barang-barangan anda dijangkiti, jadi anda perlu ataupun boleh jemurnya di bawah cahaya matahari dalam keadaan yang panas. Okey, cikgu nak teruskan dengan yang kedua iaitu penyakit bawaan air. Okey, yang dia berlaku ya. Air ini berlaku di kawasan yang tiada bekalan air. Okey, contohnya di negara-negara miskin ya, di kawasan pedalaman. Yang kedua, tiada sistem sanitasi yang sempurna, iaitu sistem kumbahan yang tak sempurna lah, yang tak mengikut prosedur, dan seterusnya kadang-kadang disebabkan oleh banjir. Okey, jadi banjir ini membawa banyak mikroorganisma. Okey, jadi ini yang kedua iaitu penyakit bawaan air. Okey, penyebarannya ialah melalui apabila mangsa menggunakan tandas di atas sungai. Maksudnya dia melakukan proses pembuangan, penyatinjaan ataupun pembuangan air urin di atas sungai. Okey, dan dia akan mengalir terus masuk ke sungai. Dan keyword dia ialah sungai, tandas. Okey, dan kemudian tinja tersebut yang mengandungi patogen iaitu yang host, mangsa ni host lah ya. Okey, masuk ke dalam sungai, jadi patogen itu secara automatiknya masuk ke dalam sungai. Okey, dan yang ketiga, air sungai tersebut telah pun mengandungi patogen. Yang keempat, seseorang akan dijangkiti apabila meminum air sungai itu kerana patogen telah pun memasuki badan mangsa yang baru. Okey, jadi sesiapa yang sakit, boleh-bolehnya janganlah membuang di kawasan sungai ataupun di aliran air yang mungkin boleh dibawa ataupun sampai ke mangsa yang lain. Okey, contoh penyakit yang disebabkan oleh air ni, apakah dia? Okey, contohnya ialah kolera, iaitu kita boleh sebut sebagai cirit-birit. Okey, taun kan. Okey, cirit-birit lah antara simptomnya. Cirit-birit ni bahaya ya, boleh membawa maut kalau kita mengalami terdehydrate, yang mana air keluar terlalu banyak daripada badan. Okey, seterusnya adalah demam kepialu. Okey, ada vektor dia ni. Kemudian ialah disebabkan penyakit dysentery amoeba. Okey, ini antara bawaan air lah. Okey, jadi tapi mungkin tidak berlaku sekarang, tetapi kalau waktu musim banjir kerap berlaku ya, penyakit-penyakit ini. Dan seterusnya adalah pencegahan jangkitan melalui air. Okey, yang pertama, apa yang patut kita buat?
kita kena didihkan air minuman. Ini paling penting. Air minuman mesti dididihkan. Okey. Yang kedua, mesti tambah klorin. Biasanya kalau air daripada bekalan air yang dibekalkan melalui paip kita, semuanya sudah pun ditambah dengan klorin. Tetapi jika kita minum daripada sungai, contohnya awak pergi camping, okey, ataupun duduk di kawasan pedalaman, terus ambil dan minum, okey, ini mungkin ada masalah, okey, boleh berisiko ya. Kemudian seterusnya, membina tandas dengan sistem sanitasi yang sempurna. Maksudnya tandas anda tidaklah terus mengalir ke sungai, okey, untuk mengelakkan daripada patogen disebarkan ke mangsa lain. Okey, dan yang seterusnya, cuci tangan dengan sabun. Ya, ini yang penting ya. Okey, selepas keluar daripada tandas. Sebab kadang-kadang kita tak basuh tangan. Okey, kemudian pegang tombol pintu dan daripada situ juga boleh menyebabkan jangkitan dan penyebaran kepada mangsa yang lain. Ini adalah penyakit bawaan air. Okey, mudah je air ni. Tak banyak pun isinya. Simple saja. Okey, seterusnya cikgu nak terus ke yang ketiga, iaitu penyakit bawaan sentuhan. Kita dah pun belajar udara, air dan yang ketiga sentuhan. Okey, contoh penyakit yang disebabkan oleh sentuhan ini ya. Kita biasa tengok ialah penyakit yang berkaitan dengan kulit. Sebab bila kulit ni kita mudah menyentuh kawan-kawan dan host kan. Okey, disebabkan oleh patogen dia kulat. Kurap dan panau ini oleh kulat. Biasanya kurap ini berwarna kemerah-merahan. Okey, tetapi panau ini berwarna putih. Itu yang membezakan kurap dan panau. Okey, tapi kedua-duanya adalah patogen kulat. Tapi kulat yang berbeza spesiesnya ya. Okey, penyebaran dia biasanya oleh sentuhan kulit secara tidak langsung sesama kawan ketika bersalam ataupun sentuhan. Okey, dan seterusnya memakai pakaian pesakit ataupun berkongsi tuala, berkongsi alatan juga boleh menyebabkan jangkitan ya. Seterusnya adalah sifilis dan ginevra. Ini kedua-dua ini adalah penyakit kelamin ya. Okey. Dan patogen dia adalah bakteria dan penyebaran dia berlaku melalui hubungan seks antara lelaki ataupun perempuan ya. Dan patogen iaitu bakteria tersebut boleh didapati di dalam air mani atau juga benda ahli faraj. Okey. Dan ini adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh sentuhan. Cara mengelaknya, pencegahannya ialah pastikan anda tidak berkongsi pakaian dengan pesakit yang mengalami kurap dan panau. Okey. Dan juga pastikan pesakit kurap dan panau itu menjaga kebersihan dan tidak menyentuh orang lain. Okey, elakkan bersalam. Okey, untuk penyakit sifilis dan ginevra ni pula antara pencegahannya ialah memakai kondom ketika melakukan hubungan seks supaya dapat mengelakkan bakteria ini dipindahkan ke pemangsa baru. Okey, yang seterusnya ya, penyakit bawaan vektor. Okey, penyakit bawaan vektor yang keempat. Vektor, apakah dia vektor? Vektor ini ialah haiwan. Biasanya dia ada haiwan ya yang memindahkan. Ini yang cikgu nak tengok tadi ya. Ini yang membezakan patogen. Patogen menyebabkan, tetapi vektor memindahkan. Okey, memindahkan patogen dari satu host ke host yang baru. Okey, jadi dia akan bawa patogen pada badan dia fly ataupun berjalan dan bawa ke host baru dan dilepaskan ke host yang baru. Itu adalah vektor. Antara vektor yang ada ialah lipas, lalat, nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles dan juga tikus. Ini adalah binatang-binatang, haiwan-haiwan yang kita perlu hindarkan dan kita perlu pastikan tempat kediaman kita bebas daripada haiwan-haiwan ini. Kerana ini adalah vektor dan dikuatiri berisiko membawa patogen. Tapi saya tidak nafikannya. Ada juga lalat, ada juga nyamuk Aedes ataupun tikus yang tidak membawa patogen dan tidak membahayakan. Tidak semua
vektor membawa patogen. Tetapi semua patogen memerlukan vektor untuk memindahkan dirinya, patogen itu ke hos yang baru. Okey? Jadi janganlah anda kata, oh, nyamuk Aedes dah risau. Okey, tak semestinya nyamuk Aedes tersebut ada virus denggi. Tapi kita kuatiri ada virus di dalam nyamuk Aedes tersebut. Okey, kita tengok satu persatu patogen yang dibawa ya. Okay, macam lipas, dia akan membawa patogen bakteria Salmonella typhi ni. Ini adalah penyakit yang menyebabkan demam kepialu ya. Ini adalah lipas. Tapi tidak semua lipas membawa bakteria ini. Okey, lalat membawa bakteria sama dengan lipas, iaitu yang menyebabkan demam kepialu. Tapi tidak semua lalat mengandungi bakteria. Hanya sesetengah sahaja. Okey, kemudian nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes pula ada dua virus yang boleh dibawa ya. Satu adalah virus denggi yang kita pun biasa dengar demam denggi kan. Satu lagi adalah virus Zika yang menyebabkan demam Zika yang pernah beberapa tahun lepas menyerang banyak di kawasan Asia Selatan iaitu India. Okey, yang menyebabkan kecacatan bagi bayi di dalam kandungan. Itu yang paling teruk lah. Okey, kemudian nyamuk Anopheles iaitu daripada Protozoa Plasmodium malaria iaitu menyebabkan demam malaria. Okey, dan akhir sekali tikus yang membawa bakteria Leptospira yang menyebabkan demam kecing tikus yang boleh membawa maut. Okey. Dan ini cikgu akan cerita details dekat dalam jadual yang berikutnya. Okey, ini anda kena ingat ya. Tak susah pun, insya-Allah senang saja. Okey. Okey, ini adalah dia dengan lebih details ya. Vektornya, patogen, penyakit, gejala dan cara jangkitan. Kita akan go through saja. Okey, untuk vektor nyamuk Aedes ya, penyakit yang kemungkinan dibawa adalah denggi dan virusnya adalah virus denggi. Okey. Gejala demam denggi, kita tengok satu persatu, okey. Gejala demam denggi ialah demam, sakit sendi, sakit kepala dan mata berair. Jika demam denggi tersebut adalah demam denggi berdarah, jadi terdapat kesan-kesan merah pada kulit dan juga mata. Okey, cara jangkitan adalah melalui nyamuk. Okey, nanti cikgu akan terang secara lebih details. Okey, seterusnya ialah penyakit Zika. Okay, virus Zika pula adalah patogen bagi penyakit Zika, demam Zika sebenarnya. Okey, dan vektor dia adalah nyamuk Aedes juga. Gejala dia adalah demam, ruam, sakit sendi, konjaktivitis iaitu mata berdarah, merah dan juga gigitan nyamuk disebabkan oleh gigitan nyamuk sama seperti mana denggi. Cuma Zika ni demam dia macam cikgu cakap dia beberapa tahun lepas menyerang secara serius di Asia Selatan iaitu di India kan, yang menyebabkan juga antara lainnya bayi di dalam kandungan menjadi cacat. Okey, dan seterusnya adalah malaria, Plasmodium malariae. Okey, vektor nyamuk Anopheles betadina dan gejala dia menggigil, demam dan berpeluh. Ini adalah demam malaria dan cara gigitan juga adalah gigitan nyamuk. Bagi demam kepialu, vektornya adalah lipas dan lalat, kedua-duanya sekali ya. Patogennya adalah bakteria Salmonella typhi. Okey, gejalanya ialah demam, ruam panas dan usus berdarah. Cara jangkitan adalah makanan dan air yang tercemar. Kalau demam denggi, Zika dan malaria ni disebabkan oleh gigitan nyamuk, tetapi untuk demam kepialu bukan gigitan sebab lalat dan lipas tak gigit kita kan. Okey. Jadi lalat dan lipas ini selalu berada dekat makanan, dekat air yang terdedah. Okey. Jadi badan dan kaki yang mengandungi patogen ini akan mendekatkan patogen tersebut pada makanan dan air yang kita akan makan dan seterusnya masuk ke dalam badan kita. Okey, seterusnya adalah penyakit kolera iaitu macam cibit-birit, muntah, taun. Okey, patogennya adalah bakteria Vibrio cholerae. Okey, kolera. Okey, vektor dia adalah lalat. Okey, gejala dia cibit-birit dan muntah. Okey, cara jangkitan makanan dan air tercemar sama seperti mana yang cikgu beritahu tadilah. Okey, dan last sekali adalah leptospirosis iaitu demam kecing tikus. Biasanya kita sebut macam tu. Okey, patogennya adalah bakteria
spirosis, okey, spesies, dan vektornya adalah tikus. Okey, gejala dia demam, sakit kepala, sakit otot dan boleh membawa maut ya. Dan cara jangkitannya ialah tanah, makanan dan air tercemar. Okey, tanah ni contohnya macam tikus kencing dekat situ menggunakan najis, kemudian mengandungi patogen tersebut. Okey, kemudian kita pegang tempat yang terkena kecil tikus tadi dan dengan tangan yang dah terkena patogen, kita tak basuh tangan, kemudian kita makan dan patogen itu secara tidak langsung masuk ke dalam perut kita lah, masuk ke dalam badan kita, maaf. Okey, jadi itu maksudnya tanah lah. Bukan sekadar tanah, jadi mungkin alat-alat lain, pakaian, tudung, buku, okey, dan sebagainya. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan pula bagaimana vektor boleh menyebarkan penyakit. Okey, kita mulakan dengan nyamuk dulu. Okey, macam mana boleh nyamuk ni menyebarkan penyakit? Yang pertama, nyamuk ada dalam patogen di dalam kelenjar air liur. Okey, air liur nyamuk tersebut lah, bukan air liur manusia. Okey, jadi nyamuk tu dia ada patogen. Okey, macam cikgu cakap tadi, nyamuk Aedes, bukan semua nyamuk Aedes ada virus dengue ataupun virus Zika. Mungkin daripada 10 ekor nyamuk hanya ada satu sahaja yang mempunyai virus tersebut. Jadi virus tersebut iaitu patogen ada di dalam kelenjar air liur nyamuk A tadi yang ada virus tadi. Okey, jadi nyamuk A tu kemudiannya akan menghisap darah mangsa. Okey, so waktu dia nak menghisap darah mangsa, nyamuk itu kena keluarkan air liur, mengeluarkan air liur ke dalam badan mangsa. Sebab air liur ini akan menghalang darah mangsa ini daripada membeku. Sebab kalau darah tersebut beku, macam mana nyamuk nak hisap darah tu kan? Jadi darah tu kena sentiasa cair untuk dihisap. Jadi air liur ini akan dikeluarkan, okey, semasa dihisap darah ke dalam badan manusia, mangsa, ya, untuk elakkan pembekuan darah. Jadi air liur yang mempunyai patogen, iaitu patogen ada dalam air liur dia, masuk ke dalam seluruh badan dan dihantar melalui peredaran darah macam tu. Okey. Okey, apabila dah seluruh badan manusia ini dah dijangkiti dengan virus tersebut, jadi nyamuk B pula, okey, nyamuk lain yang tak ada virus ni lagi sebenarnya, pula menggigit pula mangsa ni, orang ni. Kemudian dia akan keluarkan air liur dan dia akan isap darah. Patogen sudah pun berada di dalam darah mangsa ni. Okey, so patogen ada dalam darah mangsa. Jadi secara tidak langsung ya, patogen ini dah memasuki badan nyamuk ini. Okey, jadi nyamuk ni pula akan pergi mencari mangsa yang lain dan mengeluarkan air liur ke mangsa B pula dan menyebarkan dia ke mangsa yang lain. So orang B ni pula kena virus dengue. Ada nyamuk C pula gigit orang B ni. Jadi nyamuk C pula ada virus, pergi ke cari orang D, orang Z semua. Okey, jadi dah tersebar di situ. Okey, beginilah cara vektor nyamuk menyebarkan virus. Okey, melalui air liurnya. Okey, dihantar ke dalam darah manusia. Okey, yang kedua pula, vektor yang kedua adalah vektor lalat. Lalat dia tak gigit. Okey, dia tak menggigit, dia tak hisap darah. Tapi lalat ini dia suka menghinggap dekat tempat-tempat yang kotor, yang ada banyak bakteria apa semua kan. Jadi lalat ini akan melekatkan bakteria patogen ini pada bahagian kaki dan badannya, kepaknya. Okey, jadi apabila lalat ini hinggap ke makanan, contohnya kat sini burger, okey, hinggap ke burger, jadi patogen yang ada pada kakinya, pada badan dan kepak ni akan jatuh ke atas burger tersebut. Jadi apabila mangsa ini makan burger tersebut yang dah ada patogen di atasnya, maka patogen itu akan masuk secara langsung ke dalam badan mangsa ini dan mangsa itu akan mengalami gejala-gejala, simptom-simptom yang disebabkan oleh bakteria ini. Okey, jadi bermula dengan lalat hinggap di atas kotoran, patogen ini melekat di kaki dan badan dan juga kepak atau sayap. Kemudian lalat ini pindahkan patogen ke makanan. Ini keyword untuk yang ayat yang kedua, poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, patogen pada makanan tercemar akan memasuki badan waktu makan. Okey, ini adalah 3 poin yang penting untuk nyamuk dan 3 poin yang penting untuk lalat.
Mudah je, tak susah pun. Okey. Dan akhir sekali untuk hari ini ialah mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Okey, macam yang kita sedang hadapi sekarang iaitu COVID-19, sangat cepat penularannya. Okey, daripada seorang boleh jadi beratus ribu orang dan sehingga kini ada 2 juta orang telah dijangkiti seluruh dunia. Okey, jadi bagaimana kita nak menghalang penularan ini? Antara yang kita sedang hadapi sekarang ialah perintah kawalan pergerakan, iaitu kita berada di kat rumah, stay at home dan tidak keluar kerana virus ini sangat cepat merebak melalui udara. Penyakit bawaan udara. Okey. Jadi ada 3 kaedah yang penting dalam menghalang penularan penyakit ini berjangkit ini dalam komuniti kita, dalam negeri kita, dalam negara kita ataupun secara globalnya di seluruh dunia. Okey. Okey, dia ada 3 langkah. Peringkat yang primer iaitu peringkat yang pertama. Okay, kita kena tingkatkan tahap kesihatan diri sendiri, keluarga, tempat kediaman dan sistem sanitasi. Masing-masing jaga kediaman masing-masing. Masing-masing jaga diri sendiri. Okay? Dan yang paling penting adalah kebersihan. Disebabkan itulah kerajaan, Kementerian Kesihatan mesyurkan supaya kita kerap membasuh tangan dengan kaedah yang betul, mencuci tangan dengan dengan hand sanitizer yang mengandungi 70% alkohol, dan satu lagi adalah dengan menggunakan air dan sabun. Okey. Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan badan. Okey, kita ambil vaksin ataupun kita cucuk imunisasi ya. Vaksin ni samalah dengan imunisasi bagi bayi kanak-kanak terutamanya. Okey, yang antibody mereka masih lemah, ibu mengandung yang juga masih lemah antibody. Peniaga makanan yang menyediakan makanan, dan juga jemaah haji dan orang-orang yang sering travel ke negara-negara lain yang mempunyai pelbagai risiko penyakit. Okey. Dan yang ketiga adalah membuat pemeriksaan berkala. Okey, berkala ini maksudnya tetap mengikut bulanan. Okey, contohnya macam kita nak pastikan badan kita ada penyakit apa, jadi kita perlu sentiasa membuat pemeriksaan berkala mengikut bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Barulah kita mengetahui apa tahap kesihatan kita dan kita boleh mendapatkan rawatan yang sesuai. Okay, yang seterusnya adalah mengamalkan gaya hidup yang sihat, iaitu makan nasi seimbang, senaman dan udara bersih. Makan nasi seimbang supaya cukup protein, vitamin, garam, mineral supaya dapat meningkatkan imunisasi ataupun antibody semula jadi di dalam badan. Okey, seterusnya adalah senaman. Okay, senaman yang cukup supaya dapat mengelakkan penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Yang mana apabila penyakit berjangkit terkena ataupun menjangkiti mangsa yang mempunyai penyakit yang tidak berjangkit ini, vaskular ataupun hipertensi. Jadi risiko untuk sihat itu adalah risiko dan percentage untuk sihat itu adalah sangat rendah. Risiko untuk kematian pula akan makin meningkat. Okey. Macam untuk COVID ni juga, kematian banyak berlaku di kalangan pesakit kronik. Okey, dan satu lagi adalah udara bersih. Okey, kalau udara bersih biasanya bakteria yang boleh jadi jangkitan bawaan udara akan kurang ditransferkan, akan kurang dipindahkan. Seterusnya adalah tekanan, stres. Okey, kita boleh kurangkan untuk meningkatkan daya tahan penyakit, daya antibody penyakit. Okey, itu untuk diri sendiri, keluarga dan tempat kediaman masing-masing. Fokus utama untuk primer. Untuk peringkat sekunder, okey, kita lebih fokus kepada keadaan di sekeliling kita lah, komuniti dan negeri kita. Okey, yang mana seperti mana yang sedang dilakukan oleh kerajaan, kementerian, kita buat perintah kawalan pergerakan untuk memutuskan pemindahan transaksi atau penjangkitan virus. Okey, so ini adalah keyword dia. Memutuskan transmisi jangkitan secara aktif dan pasif. Yang pertama, jika kita dapat kesan seseorang itu dijangkiti, maka kita boleh beri rawatan awal kepada pesakit tersebut sebelum dia menjadi lebih kritikal. Dan apabila juga telah disyaki, jadi kita asingkan. Ini yang kita sedang lakukan sekarang ni. Semua pesakit-pesakit COVID-19 diasingkan dan dikuarantinkan di dalam
hospital tanpa berjumpa dengan walaupun dengan ahli keluarga sendiri untuk mengelakkan penularan lebih banyak orang lain. Okey, dan kita sebut juga sebagai kuarantin, dan duduk di dalam satu bilik tanpa ada direct contact dengan orang lain lah. Okey, dan seterusnya termasuk nurse ataupun doktor kena memakai alat PPE. Okey, pakai face shield yang mask untuk mengelakkan virus yang tersebar melalui udara terkena kepada pakaian, kulit, okey, ataupun rambut, ataupun direct kepada hidung dan mulut. Okey, seterusnya adalah peringkat tertiar yang ketiga. Dan seterusnya adalah peringkat tertiar untuk mengawal populasi vektor. Okey, kita kawal populasi vektor ini, yang mana memusnahkan tempat pembiakan vektor. Kita boleh buang semua tempat yang berair untuk mengelakkan pembiakan nyamuk. Okey, dan kita melakukan semburan membunuh vektor ini yang biasa pihak hospital akan lakukan jika terdapat satu kampung ataupun taman perumahan tersebut mempunyai salah seorang yang dijangkiti. Jadi dia andaikan bahawa semua ataupun kebanyakan nyamuk di kawasan itu mengandungi virus denggi. Jadi kita kena sembuh dan bunuh vektor tersebut, ya. Okey, dan yang ketiga, kita kuatkuasakan undang-undang, kita denda permis makanan yang kotor, kita denda rumah ataupun kawasan yang mempunyai tempat yang bertakung air yang boleh menjadi tempat pembiakan jentik-jentik dan nyamuk. Dan yang kedua, kita lindung hos iaitu mangsa yang dijangkiti. Okey, kita gunakan kelambu supaya tak ada nyamuk yang boleh menggigit mangsa tersebut, dan juga kita boleh gunakan ubat nyamuk. Dan seterusnya, kita memakai pakaian tebal bagi mangsa tersebut supaya nyamuk tidak dapat menggigit dan mengeluarkan air liur dan menghisap darahnya. Okey, setakat ini sahaja untuk bab 4 subtopik 4.1. Subtopik 4.2 kita akan sambung untuk next video. Okey, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Okey, terima kasih semua.